yang dipertua. Pertamanya saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada sahabat-sahabat yang berucap, yaitu Batu, Bagan Serai, Kuala Terengganu, Kuala Kangsar, Bukit Katel, dan Tumpat. Begitu juga saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah pun mencelah tadi. Ini menunjukkan bahawa topik kita pada petang ini memang tidak ada campuran ataupun berbau politik. Kita teruskan dengan sejarah dan teknikal. Yang pertamanya, kerajaan sentiasa memberi perhatian kepada institusi permuziuman melalui peruntukan tahunan yang mencukupi. Namun, sebahagian besar muzium-muzium juga berada di bawah pentadbiran negeri. Peruntukan kepada muzium negara tahun ini adalah sebanyak 30 juta ringgit setahun, ataupun kurang lebih 30 juta ringgit setiap tahun. Isu pencerobohan candi di Lembah Bujang. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat dan Dewan yang mulia ini, Lembah Bujang adalah di bawah Jabatan Warisan. Walaupun demikian, pembangunan di tapak ini tidak dimaklumkan kepada Jabatan Warisan Negara. Di samping itu, Jabatan Warisan Negara sedang mengkaji tapak-tapak candi di sekitar Lembah Bujang berdasarkan penemuan-penemuan baru untuk tindakan susulan. Sama ada perlu diwartakan tapak tersebut sebagai warisan yang berdasarkan Akta Warisan Kebangsaan tahun 2005. Saya memang, sebab saya terbaca di dalam surat khabar tentang pencerobohan ataupun bangunan di di Lembah Bujang. Saya memang menyokong agar tapak-tapak candi di situ seharusnya diwartakan. Walaupun ianya tidak ada akta di bawah Jabatan Muzium, tetapi dengan Akta Warisan Kebangsaan 2005 ini, kita boleh mewartakan tapak itu. Jabatan Muzium Malaysia juga sentiasa menjalankan Pucung bangun ya, Mat. Ada satu soalan, kalau boleh. Pucung. Sini. Ya, Pucung ya. Sini. Isu berkenaan dengan warta, saya nak tanya Timbalan Menteri, walaupun kita tahu sedar wujudnya tapak yang bersejarah ini sekian lama, kenapa tidak ada usaha untuk mewartakan sebelum daripada ini, Timbalan Menteri? Menteri, boleh dapat sekali penjelasan. Okay. Saya ingin dapat satu penjelasan apa maknanya diwatakan. Diwatakan mesti ada konsekuensi. Kita tak boleh kata watakan saja, tapi watakan maksudnya dia ada sesetengah jabatan yang akan mengambil tindakan dan seterusnya. Dan juga di negara, setengah-setengah negara, mereka telah bagi grade macam 3 star, 4 star, 1 star untuk sejarah yang berbeza. Kalau kata prehistorical building, it should be highly prioritized 5 star ke atau apa.
yang kalau dirobohkan mungkin hukum mati ke, hukum penjara seumur hidup ke, atau yang 1 star mungkin dia hanya 100 tahun, dia berbeza. Adakah kerajaan mula mengkaji cadangan-cadangan ini supaya kita mengambil langkah yang lebih sistematik untuk peliharakan bahan-bahan warisan? Terima kasih Yang Berhormat Batu. Sebenarnya tapak ini di Lemah Bujang, perencanaan untuk dibangunkan ialah pada tahun 1993 diluluskan untuk pembangunan oleh pihak PBT berkenaan. Dan masa itu juga Akta Warisan Kebangsaan belum wujud lagi. Walaupun demikian, Yang Berhormat, Akta Warisan belum wujud, tetapi kalau kita lihat warisan negara di mana-mana pun, kita boleh menggunakan pakai jika kita memohon daripada UNESCO menggunakan Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, Convention warisan dunia ini di bawah UNESCO. Di negara kita sudah ada 4 tapak-tapak warisan sudah pun diluluskan oleh UNESCO. Ianya Gunung Mulu National Park sebagai tapak warisan Natural Heritage, Kinabalu Park sebagai tapak warisan cultural, Melaka and Georgetown Historic Cities of the Straits of Malacca sebagai tapak cultural heritage, dan Archaeological Heritage of the Lenggong Valley. Jadi 4 ini telah pun diluluskan oleh UNESCO sebagai tapak warisan dunia. Oleh itu, kerajaan memang sentiasa peka untuk jika penyelidikan dijalankan di tapak-tapak warisan dan kita tahu nilai sejarah dan sebagainya, maka kita boleh memohon daripada UNESCO untuk tapak-tapak warisan sebegini diwartakan di bawah convention tersebut. Dan apabila ianya diwartakan, ianya juga boleh diiktirafkan sebagai tapak warisan berbintang, seperti 5 bintang, 4 bintang, 3 bintang. Ini terpulanglah kepada agensi kerajaan yang bertanggungjawab. Kita boleh pohon lagi daripada UNESCO untuk membuat penilaian seperti ini. Dan ini akan diteruskan dengan tapak-tapak yang lain jika ada penemuan di tapak-tapak sejarah yang lain. Menteri, sedikit. Saya nak dapati betul atau tidak. Adakah Menteri mengaku tadi ketika kerajaan berniat untuk memohon perwataan tapak warisan Lembah Bujang ini disenaraikan dalam UNESCO? Adakah ini cadangan oleh kerajaan? Menteri, boleh juga isu yang sama. Saya rasa terima kasih untuk jawapan, tapi persoalan yang dibangkitkan, Menteri, kalau boleh saya nak tahu, saya terima bahawa Timbalan Menteri menyebut bahawa boleh kita wartakan di bawah UNESCO. Soalan pertama, kenapa tidak dilakukan sebelum ini? Nombor 1. Nombor 2, sekiranya kita wartakan, apakah manfaat dari segi melindungi tempat tersebut? Kita boleh sebut dengan melihat pada kertas bahawa kita wartakan, tetapi bagaimana ianya akan melindungi tempat tersebut? Adakah tindakan diambil untuk kita pastikan bahawa tempat-tempat yang telah pun diwartakan itu dapat dilindungi? So how does it work?
dalam persoalan ini, Timbalan Menteri. Terima kasih. Kuala Terengganu pun bangun yang mana? Ya, saya hanya ingin menambah. Pengiktirafan oleh UNESCO dan apa-apa badan antarabangsa pun hanyalah paper recognition dengan izin. Tetapi yang pentingnya adalah enforcement atau penguatkuasaan. Di situlah saya rasa yang paling lemah dalam keadaan kita. Terutamanya dalam keadaan lembah bujang di mana tidak ramai orang yang prihatin tentang conservation dan tidak ramai orang yang berkisar di kawasan tersebut. Jadi, pengiktirafan oleh UNESCO adalah satu permulaan, tetapi penguatkuasaan adalah lebih penting. Dan kedua, tanpa awareness atau kesedaran masyarakat tempatan dan tanpa support atau sokongan mereka, masalah ini akan berterusan. Kerana saya rasa itulah yang pentingnya kita ada two-prong approach dengan izin untuk memberitahu tentang pentingnya gazetting, warisan dan sebagainya dalam membangunkan ekonomi masyarakat tempatan. Itu saja cara untuk menyelamatkan. Bukan hanya dengan paper recognition tetapi dengan enforcement dan public awareness dan kesedaran. Saya rasa mohon kita beri tumpuan pada dua perkara ini. Terima kasih. Terima kasih yang berhormat, 3 orang yang berhormat, Batu, Puchong dan Kuala Terengganu. Biar saya menjawab tentang pertanyaan daripada Kuala Terengganu dahulu. Saya memang bersetuju bahawa enforcement adalah penting. Itulah sebabnya sekarang kita sudah ada Akta Warisan Kebangsaan 2005. Di dalam akta inilah kita boleh buat penguasaan. Sebab yang pertamanya kita kena wartakan dulu menggunakan akta ini, Akta Warisan Kebangsaan. Selepas itu barulah kita buat seperti mana yang Muhammad sebut, buat kajian tentang tapak warisan, dan apabila kita sampaikan dossier itu kepada UNESCO, maka jika UNESCO datang untuk memeriksakan dan buat juga untuk menelitikan kawasan-kawasan itu dan bersetuju bahawa ianya boleh diwartakan oleh Convention UNESCO, maka ianya akan diteruskan. Tetapi langkah pertama diwartakan di bawah Akta Warisan Kebangsaan supaya penguatkuasaan boleh dibuat. Untuk pertanyaan daripada Batu, sememangnya jika lembah bujang itu diwartakan terdahulu di bawah Akta Warisan Kebangsaan, selepas itu barulah kita boleh menyediakan dossier. Kita buat penelitian dan kajian dulu, kaji selidik di tapak tersebut. Apabila dossier dah siap, kita boleh hantarkan kepada UNESCO supaya pegawai dan pakar runding UNESCO boleh meneliti dan kaji selidik lagi sama ada dossier kita itu memenuhi kehendak dan syarat-syarat UNESCO. Untuk yang berhormat Puchong tadi, Kuala Kedah bangun ya, Mat? siapa? Kuala Kedah. Nanti saya tambah sikit saya. Isu yang sama. isu yang sama. Saya cuma nak tahu tentang lembah bujang. Saya nak tahu kenapa kita tidak mewartakan dan apa yang menghalang kita dari mewartakan lembah bujang yang memang telah diketahui sebagai tapak sejarah yang sangat penting daripada dulu lagi. Terima kasih. Itu sebab yang diluluskan untuk pembangunan pada tahun 1993. Baru-baru ini saja kita tahu, kita mendengar. Saya pun kalau tidak baca di dalam surat khabar memang saya tidak tahu. Jadi inilah sebabnya. Dan sekarang Jabatan Warisan Negara sedang berunding dan menghubungi PBT supaya tapak ini boleh diwartakan di bawah Akta Warisan Kebangsaan. Jerlun bangun. Okey. Jalur juga. Ya, belakang.
Terima kasih Menteri. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat sekalian, bila kita bercakap soal Lembah Bujang tu, sebenarnya dia satu kawasan yang cukup luas, tak kurang 500-600 km persegi. Apa yang ada di Lembah Bujang yang dikatakan Museum Arkeologi Lembah Bujang itu memang tidak boleh disentuh oleh mana-mana pihak. Kemudian yang apa yang berlaku kalau kita pergi di Lembah Bujang di kawasan Merbuk ni, memang terdapat artifak lama-lama. Ada setengah tu di bawah rumah orang. Kalau kita cross Sungai Merbuk tu ke Pantai Merdeka di Sungai Mas, ada satu kawasan namanya Sungai Mas, tapi bukan di Parlimen Merbuk, di Parlimen Sungai Petani. Hari ini Jabatan Arkeologi USM sedang giat menggali dan mendapati banyak artifak sejarah lama yang kita sendiri pada satu ketika kita percaya di muara Sungai Merbuk itu adalah tinggalan sunken city. Jadi apa yang berlaku kalau kita nak gazette warisan sejarah seluruh Lembah Bujang itu, saya rasa itu is quite impossible. Sebab banyak tanah-tanah persendirian yang memang ada di kawasan rumahnya, di bawah rumahnya ada tinggalan-tinggalan sejarah itu. Jadi macam mana pandangan Yang Berhormat Menteri? Terima kasih Jalun. Lagi tentang isu Lembah Bujang. Menteri, mungkin saya boleh membantu Menteri sini, batu kawan Menteri. Sebentar, Ahmad. Di depan. Nah, bagi ada dua orang bangun yang Ahmad, Tanjung dan Batu Kawan. Mungkin saya boleh membantu Menteri. Nantilah yang Ahmad. Sebentar ya. Saya kena tanya Menteri. Silakan. Oh, okey. Okey. Baik. Mungkin bagi YB Jerlun, kalau YB Jerlun pernah pergi ke laman web Jabatan Warisan Negara, di bawah kolom Archaeological Sites ada tertera Sungai Batu sebagai archaeological site. Saya faham kalau YB Jerlun kata Lembah Bujang tu besar sangat, mungkin virtually impossible untuk menggazetkan seluruh kawasan tu. Saya bukan pakar arkeologi, tapi spesifiknya dalam laman web Jabatan Warisan Negara bawah archaeological sites memang tertera Sungai Batu. Tempat itulah yang Sungai Batu Pahat nama dia. No, it's under Sungai Batu Kedah. Tak, bukan. YB Jerlun? Tak, dia Sungai Batu Kedah. Sebab masa saya semak memang di bawah Sungai Batu Kedah. Bukan di Batu Pahat. So I think you stand corrected there, YB. Jadi mohon, kalau dah dimasukkan dalam Jabatan Warisan Negara, kenapa tak ada enforcement? Banyak masalah kita ni memang tak ada enforcement. Jadi apa komen Menteri? Terima kasih. Yang Tanjung dah lama bangun ya, Mak. Nak bagi? Ya, Tanjung. Sini. Depan sebelah kanan. Ada di sini, ada. Ya, sila ya, Mak. Okey, terima kasih yang di-Ketua. Terima kasih. Yang berhormat Timbalan Menteri, saya rasa kita perlu mengambil insiden Lembah Bujang ini sebagai satu iktibar. Saya rasa walaupun dia diluluskan pembangunan pada tahun 1993, tapi kewujudan Akta Warisan Kebangsaan dia tidak akan dihalang untuk mewatakkan tempat itu. Tapi malangnya dalam tempoh 8 tahun yang lepas kita tak nampak sebarang usaha diambil untuk mewatakkan tempat ini, untuk memelihara tempat ini. Dan saya rasa jikalau kita hanya bergantung pada Jabatan Warisan Negara, memanglah banyak tempat-tempat warisan perlu diusahakan dan memang tidak cukup dan tidak cukup masa untuk berbuat demikian. Lebih baik saya rasa supaya semua kerajaan negeri digalakkan untuk menggubahkan atau memperundangkan supaya ada enactment warisan negeri, supaya kerja-kerja pemeliharaan dapat dilakukan bersama oleh kerajaan negeri bersama dengan kerajaan persekutuan. Terima kasih. Terima kasih ahli-ahli yang berhormat yang mencelah tadi tentang Lembah Bujang. Perwataan perlu dibuat dengan kebenaran kerajaan negeri. Memang perlu dibuat dengan kebenaran kerajaan negeri. Ia pernah diwatakan di bawah Akta Benda Purba pada tahun 1976. Tapi permohonan
pada kerajaan negeri pernah dibuat. Tapi sampai ianya sekarang sudah disebut-sebut tidak ada persetujuan daripada kerajaan negeri. Jadi inilah tentang Lembah Bujang. Oleh itu sekarang Jabatan Warisan Negara memang berterusan berhubung untuk membincang dengan kerajaan negeri supaya ianya boleh diwartakan. Apabila ianya diwartakan, ia adalah warisan kita. Menteri, minta penjelasan sikit. Kerajaan negeri tidak setuju untuk mewartakan seluruh Lembah Bujang ke atau candi ke-11 iaitu Sungai Batu Pahat tu? Boleh minta penjelasan sikit? Ini pada masa itu lah. Pada masa itu, pada tahun 2006. Jadi ini yang dipohon oleh masa itu adalah di bawah Kementerian di bawah Kementerian Information dan Kebudayaan pada masa itu. Sekarang baru dia masuk di dalam Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan. Dulu kementerian lain yang bertanggung jawab juga. Pucung bangun ya, Mat. Pucung ya, Pucung. Terima kasih. Sebelum jawab, saya terlupa lah. Dah banyak betul mencelah tentang Lembah Bujang. Okey, Pucung. Terima kasih Timbalan Menteri. So Timbalan Menteri, jawapan yang diberikan tadi nampaknya yang saya dengar adalah bahawa sebenarnya ada usaha untuk kita mewartakan candi-candi ini tapi tidak berhasil oleh kerana tidak ada kerjasama daripada negeri. Adakah itu apa yang disebut oleh Timbalan Menteri? Just to be clear on that. So ada usaha dalam tahun 2006 untuk kita mewartakan tetapi tidak disetujui oleh kerajaan negeri. Itu jawapan yang berhormat Menteri. Mike. Permohonan kepada kerajaan negeri pernah dibuat yang saya telah sebut tadi. Tetapi hingga sekarang tidak ada respons daripada kerajaan negeri. Itu yang diperkatakan. Kerana kebanyakan lagi tapak warisan di Lembah Bujang telah diwartakan di bawah Akta Benda Purba. Dan akta ini membuat langkah pelbagai langkah oleh Jabatan Warisan melalui Akta Warisan sekarang. Sebab dulu di bawah Akta Benda Purba adalah tapak-tapak di kawasan Lembah Bujang. Telah pun diwartakan di bawah Akta Benda Purba. Tetapi Akta Benda Purba telah pun dilupuskan. Sekarang adalah Akta Warisan Kebangsaan 2005. Dan Jabatan Warisan sekarang juga telah pun membawakan semua tapak-tapak ini, tapak-tapak candi di dalam Lembah Bujang itu di bawah akta ini, supaya seterusnya kementerian akan mewartakan semua Lembah Bujang nanti sebagai satu tapak warisan negara. Biasa teruskan dengan topik yang lain yang berhormat. Sebab Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan telah pun membuat pelbagai langkah supaya Lembah Bujang akan diwartakan. Jabatan Muzium Malaysia sentiasa menjalankan usaha bagi menarik generasi muda, seperti bayaran percuma untuk generasi muda, mengadakan aktiviti outreach dan inreach, aktiviti bermalam di muzium pun dibuat, mewujudkan discovery room di muzium negara kita, program kuis cuti sekolah
dengan hadiah mewujudkan Friends of Museum menyertai program di sekolah-sekolah. Jabatan Museum Malaysia secara berterusan menaik taraf teknik serta kaedah peragaan artifak supaya selari dengan cita rasa serta teknologi semasa. Tema-tema pameran juga turut dipelbagaikan bagi menyerahkan dan peranan yang berlainan dalam mendidikkan masyarakat terhadap sejarah dan budaya negara kita. Museum mengadakan pelbagai pameran dengan memasukkan elemen budaya kaum-kaum di Malaysia. Antaranya adalah pameran topeng, pameran manik, pameran perubatan tradisional, pameran Malaysia kini, pameran kemerdekaan, pameran buku juga. Sementara di tahun 91 hingga tahun 2003, Jabatan Museum Malaysia telah berjaya melaksanakan sejumlah 52 pameran khusus berkaitan perpaduan dan kenegaraan seperti pameran raja kita, majlis raja-raja, pameran kemerdekaan, demonstrasi berparlimen, demokrasi berparlimen dan lain-lain juga. Semuanya telah pun diadakan. Berkenaan dengan program bermalam di museum, ianya merangkumi pembahagian kumpulan, iaitu mencari harta karun, senam rubik, kuis, semangat patriotik, persembahan kumpulan, kerja amal. Oleh itu, program mendapat pernyataan yang sangat baik setiap kali dianjurkan setiap tahun. Oleh itu, aktiviti inilah yang Jabatan Museum Negara sentiasa menganjurkan. Untuk golongan muda melawat museum, jumlah pelawat ke museum-museum di bawah Jabatan Museum Malaysia pada tahun 2012 adalah 3,2 juta orang. Golongan muda adalah 30%. Saya anggap 30% ini ramai golongan muda. Jumlah tersebut juga ialah sekurang-kurangnya 1 juta jumlah orang muda yang melawat ke museum. Kadar bayaran masuk ke museum, Jabatan Museum mengenakan kadar bayaran masuk yang paling minimum, iaitu sebanyak RM2 untuk orang tempatan dan RM5 untuk warga luar negara. Harga ini adalah yang terendah berbandingkan museum di negara lain. Saya nak tengok kadar di negara lain. Di Bangkok, Thailand, Bangkok, kadar di Bangkok adalah RM20.68. Di negara Filipina RM11. Di Singapura RM25.54. Jadi begitulah kadar masuk di dalam museum kita sangat rendah sekali, RM2.
peranan museum dalam cultural diplomasi. Di dalam ini persembah kebudayaan diadakan dan diwujudkan, demonstrasi membuat wayang Cina, seramik India dan memakai tengkolok. Mengadakan kuis-kuis kaum-kaum berbeza. Penceritaan cerita rakyat dan demonstrasi kebudayaan dalam bentuk digital. Menteri. Ada lagi? Batu. Sedikit. Saya dalam isu tiket ni, saya agak tidak ada masalah kalau kita tingkatkan sedikit tiket pembayaran untuk masuk ke museum, atau dengan syaratnya kita pertingkatkan konten dalam tu. Dan kedua juga, tidak salah juga kalau sebahagian daripada museum itu, katalah yang standard tu percuma, tetapi ada exhibition yang khas diadakan, itu boleh kita kutip dengan bayaran yuran yang tiket yang lebih tinggi. Itu telah dilakukan oleh museum-museum yang lain. Tapi saya juga ingin dapat sedikit maklumat dari Menteri, apakah minat dari pihak swasta yang menganjurkan program-program museum ini? Kita nampaknya swasta rela untuk bayar berjuta-juta untuk K-pop, untuk program-program konsert. Tapi kenapa pihak swasta tidak minat untuk menganjurkan program-program di museum atau program-program bersifat sejarah dan budaya? Adakah mungkin kerajaan boleh menggalakkan pihak swasta sebahagian daripada corporate social responsibility, dan juga kerajaan boleh mengalihkan selain daripada youth fest atau K-pop atau konsert, lebih baik mereka menganjur yang dengan berjuta-juta ini untuk program-program yang bernilai sejarah. Apa pandangan Menteri? Terima kasih Yang Berhormat Batu. Sekali lagi, yang menyokong kadar fee kemasukan itu dan mencadangkan ianya lebih tinggi lagi, saya pun setuju. Saya amat setuju dengan Yang Berhormat Batu tentang kadar yang tinggi, tetapi bergantung kepada kandungan di dalam museum. Sememangnya Jabatan Museum Malaysia ianya ada fungsi ataupun core functions. Yang pertamanya menjalankan penyelidikan, yang kedua mempamerkan artifak. Inilah yang penting, bagaimana kita mempamerkan artifak yang boleh tarik minat pengunjung-pengunjung ke museum. Yang ketiga, mendidik. Jadi Jabatan Museum juga mendidiklah lebih-lebih lagi golongan muda. Yang keempat, memelihara warisan di dalam bangunan museum. Dan yang kelima, mengumpulkan artifak sejarah. Dari manakah ianya boleh dikumpulkan? Memang ianya terus dikumpulkan. Museum adalah institusi pendidikan yang walaupun ianya tidak formal, tetapi non-formal education center juga adalah satu tempat di mana golongan muda dan juga ahli-ahli penyelidik yang dapat buat penyelidikan yang bersifat non-profit. Jadi oleh itu pihak swasta juga seharusnya bekerjasama dengan Jabatan Museum untuk memenuhi CSR mereka, Corporate Social Responsibility. Yang ini kementerian terus berbincang dengan pihak swasta supaya aktiviti-aktiviti dengan swasta boleh terus diwujudkan dan diadakan
supaya lebih ramai lagi orang yang berminat apabila pihak swasta boleh bekerjasama dengan kementerian. Untuk bantuan kepada muzium negeri dan swasta, Jabatan Muzium Malaysia secara berterusan memberi bantuan kepada muzium-muzium negeri dan swasta, terutamanya dalam aspek teknikal, pembangunan, pameran dan aktiviti permuziuman. Jumlah bantuan kepada muzium negeri pada tahun 2013 adalah 37 juta ringgit. Ini sebab muzium adalah produk-produk pelancongan. Jadi negara kita adalah negara di tangga ke-9 yang dinilai oleh UNWTO sebagai most visited countries in the world by foreign tourists. Jadi kita akan teruskan usaha kita untuk membangun dan menaik taraf muzium kita dan artifak-artifak di dalam muzium kita juga. Sekian, terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Muhammad. Ahli Muhammad, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalah